Apa kedudukan dia tadi? Kedudukan dia macam mana? V lebih besar daripada 2F. Betul. V belakang C kan. Jadi V adalah lebih besar daripada 2F. Okey, betul lah. Jadi kalau dia lajak di C tu kita kata dia lebih besar daripada 2F. Okey, seterusnya. Jadi sekarang ni kita letak kita punya, jadi yang ni dia dah makin hampir dengan cermin tu kan. Kita letak, nampak tak skrin cikgu? Nampak nak? Kita letak objek tu kat mana sekarang? F. Pada panjang fokus tu, pada titik fokus tu. Okey, mari kita try. Ni cikgu buat ke pensel lah, takut cikgu salah. Okay. Jadi kalau kata dia kat F, kita tak boleh buat garis yang kedua ni nak. Kita kena guna garis ketiga kita. Okey, jadi first line daripada kepala objek, lurus, langgar cermin kamu. Lepas tu dia akan patah balik ke F. Okey. Okey, second line ni C. Ingat kalau C tu kamu kena adjust dia supaya dia lalu atas kepala objek kamu. Dan dia ada satu garis saja sebab dia pantul balik pada C juga. Okey, apa yang kamu boleh perhati pasal gambar rajah kita yang ni? Kamu dapat dua garis yang macam mana untuk gambar yang ni? Lari. Garis tu selari. Jadi kalau selari, ada tak tempat dia akan bertemu? Tak ada. Tak ada. Jadi untuk yang ni, kita akan extrapolate kan? Kita akan extrapolatekan dia belah sini. Okay, sebab sebenarnya image tu terhasil kat belah kanan. Okay, siapa yang baru masuk tu kita tengah lukis gambar ni U sama dengan jarak fokus ya. Panjang fokus ya. Jadi kamu guna dotted line sebab kalau kita masuk kat dalam cermin, bahagian dalam cermin ni ataupun belakang cermin ni, kita akan pakai titik-titik macam ni. Okay. Jadi start daripada gambar kamu yang kita tengah lukis ni, image dia image dia maya. Sebab sekarang ni image dia terhasil kat belah sini. Jauh. Boleh? Image dia terhasil jauh. Jadi cikgu bagi kamu ciri-ciri image dia. First kali image tu maya. Jadi kalau image tu maya maksudnya image tu macam mana? Tegak ke songsang? Tegak. Tegak. Jadi kita ada ciri maya. Lepas tu dia tegak sebab dia maya, maknanya kepala dia ke atas. Jadi untuk yang gambar yang ni kita tak payah lukis image dia sebab image tu di infinity. Okay, infinity tu maknanya kita tak boleh agak jarak dia. Dia tak jatuh pada kertas kamu. Alright, jadi maya, tegak. Jadi kalau image tu di infinity, yang ni kedudukan dia di infinity lah Jadi kita tulis kedudukan di infinity. Infinity tu tak terhingga. Jadi kita tak tahu kat mana kita nak berubah position dia. Macam kata kamu tengok image bulan tu lah. Kamu tak boleh agak-agak jarak dia. Okay. Jadi maya tegak di infinity. Kalau di infinity sebenarnya kita dapat image yang diperbesar. Okay dah. Jadi image yang kita dapat tu diperbesar. Jadi yang ni ada kegunaan dia. Contohnya spotlight kamu. Boleh? Jadi kamu ada spotlight asrama tu, nampak tak cahaya dia keluar lurus paralel macam ni. Maknanya dia pakai cermin cekung. Okay. Lepas tu dia letak mentol tu betul-betul pada panjang fokus lengkungan tu. Dia letak kat sini mentol dia. Jadi bila cahaya tu datang, lepas tu dia langgar permukaan lengkung ni, dia akan keluarkan sinaran tu dalam bentuk cahaya yang lurus. Boleh macam torchlight kamu ataupun kamu nampak tak lampu kereta. Lampu betul kat belakang dia ada cermin kan, kamu nampak dia kilat kan. Di kawasan cermin tu akan pantulkan cahaya tu akan keluar lurus. Jadi yang ni aplikasi dia dalam kehidupan. Kamu punya, dia tak asyik image lah tapi kita dapat cahaya yang selari dan kita guna dia supaya kita boleh kita boleh tembak cahaya kita lagi jauh. Jadi dia akan pantau atau dia akan pergi lurus kan. Jadi kalau cahaya yang pergi lurus dia akan pergi lagi jauh lah.
Dia torchlight kamu, lampu kereta kamu. Okay, lampu kereta pun sama, kita nak dia suluh kita malam-malam jauh kan. Jadi cermin dia boboh kat belakang mentol tu, cermin yang kilat, kamu nampak dia kilat lah tapi tak nampak muka kamu dalam tu kan sebab tak cukup kilat kan. Lepas tu mentol tu dia letak kat focus point dia nah. Dia kalau tanya kamu kat mana focus point dia, kita kata kita kena letak kat mana dia punya mentol, kita kena letak kat focus point dia supaya cahaya tu akan keluar selari. Alright, okay, jadi yang ni last picture kita. Okay. Jadi start dengan gambar ni kamu boleh ingat lah ni. Gambar yang ni masa dia kat fokus dan kurang daripada fokus kita akan dapat image yang maya. Jadi untuk yang ni kita akan dapat image yang maya juga, image tu akan duduk kat belah sini. Alright, mari kita lukis dia. Jadi sekarang ni kamu nampak objek kamu duduk kurang daripada panjang fokus. Dekat sangat no? Okay. Satu garis sama juga, satu garis lurus. Jadi garis yang first tu untuk semua gambar kita boleh lukis. Okay, lurus, langgar cermin, lepas tu dia akan lalu F. Okay. Jadi kalau dia potong kamu punya objek ni tak apa. Okay. Okay, jadi yang ni kita tak boleh lukis garis kedua tu kan, yang lalu F, lepas tu keluar lurus. Jadi kita pakai C ni senang. Boleh lah tapi macam tak best je, kita pakai C ya. Jadi C tu daripada kepala objek tu lalu C sekali dan dia akan pantul pada garis yang sama nah. Nilainya ni kamu tengok elok. Yang ni best. Cikgu suka yang mana ada ekstrapolasi. Okay. Tak. Pegang sengit. Okay. Jadi dia akan pantul pada garis yang sama. Jadi yang ni sama dengan gambar kat bawah ni kita akan extrapolate. Jadi apa beza antara gambar yang kita tengah lukis ni dengan gambar tadi? Apa beza garis ni dengan garis yang tadi tu? Tak selari. Dia tak selari. Jadi kamu nampak tak dia akan, kalau kita extrapolate kan dia akan bertemu pada satu kedudukan. Jadi kita boleh bagi dia bertemu yang ni. Yang ni tak boleh. Yang bawah tadi tak boleh tapi yang ni boleh. Okay. Jadi kamu extrapolate kan. Jadi bila kata kita ekstrapolasi sinar tu tak wujud kan. Jadi kita pakai garis putus-putus. Putus-putus. Jadi dia akan bertemu. Jadi kamu extrapolate kan sampai dia bertemu. Jadi kat tempat dia bertemu tu yang tu kamu punya image ya. Jadi nampak tak image tu sekarang banding dengan tadi? Kepala dia dah kat atas. Okay. Sebab dia bertemu kat atas kan. Sebelum-sebelum ni dia bertemu kat bawah kan. Jadi yang ni image kamu label I. Image label I, jarak image tu V. Okay, apa ciri-ciri image yang kamu dapat untuk gambar last ni? Ciri-ciri dia. Maya. Maya lagi? Tegak. Tegak. Okay. Kepala kat atas Lagi? Deeper? Besar. Deeper besar. Nampak tak image sebesar dari objek? Yang ni 2 cm kan? Yang tadi tu 1 cm kan? Okay, deeper besar. Okay, kedudukan dia macam mana nak kata? Kedudukan dia macam mana? Yang ni kita boleh tulis sebab dia duduk belah dalam, kita boleh kata image dia di belakang cermin ataupun di dalam cermin, di belakang cermin. Di belakang tu maksudnya dia duduk kat bahagian satah yang bertentangan dengan objek kamu. Boleh? Di belakang cermin. Okay, siapa tahu untuk yang last ni apa aplikasi dia? Bila kita nak image yang dihasilkan besar, siapa guna? Orang yang rabun dekat. Dah, itu kantan tu ni. Dia tak pakai cermin gigi. Kalau katakan spek kamu pakai cermin, kamu nampak biji mata kamu sendiri, kamu tak nampak orang. Okay. Jadi yang pakai tu dentist gigi. Kamu biasa nampak tak yang kalau kamu pergi check dentist tu dia bagi dah masuk dalam mulut kamu tu satu cermin.
Boleh? Jadi cermin tu cermin yang cekung. Okay, jadi bila dia letak dekat betul dengan gigi tu akan nampak tegak lah. Nah, dan diperbesar. Jadi cermin dentis. Ada satu lagi, siapa ada kat rumah dia compact powder? Dia nampak tak dalam image dalam cermin tu? Nampak? Kadang-kadang kamu nampak dia berbesar sikit, betul tak? Ada tak dia cermin dia nampak image lagi besar daripada diri dia? Maknanya dia boleh nampak jerawat dia besar lagi. Ada tak kat rumah kamu cermin macam tu? Ada. Jadi yang tu vanity mirror kita panggil. Jadi cermin tu melengkung sikit. Cikgu punya tak melengkung. Jadi kalau cermin tu kamu nampak image dia besar daripada yang sebenar, maknanya kamu nampak hidung kamu besar kadang tu. Maksudnya cermin dia cekung tau. Jadi bila kamu nak tengok tenung jerawat kamu ke apa, kamu boleh nampak besar. Jadi yang tu satu lagi, cermin makeup kita panggil lah, cermin makeup. Jadi kat rumah nanti kamu boleh tengok cermin kamu cekung ke cermin yang biasa. Mana? Cikgu tak ada dah. Itu ada kalau kat sekolah cikgu kan tunjuk kamu lah. Jadi cermin cekung tu kamu tahu dia cekung sebab kalau kamu tengok muka kamu dari jauh dia terbalik. Boleh nanti kamu boleh test. Tapi kalau kamu tengok dekat dia akan jadi perbesar. Jadi itu maksudnya cermin tu cekung lah. Okay. Jadi kita dah habis dah pasal cermin cekung ni. Kita nak tengok yang cembung lah. Okay, saat cembung cikgu tunjuk kamu balik kita punya nota buku teks tu. Cikgu nak tunjuk kamu sinaran dia kan. New share. Okay, jadi yang ni untuk cermin cembung. Nampak dah skrin cikgu? Ada lag tak? Nampak lah. Okay, untuk cermin cembung, kita akan lukis, nampak tak? Kalau cermin cekung, kita akan lukis F dengan C ni kat belah kiri kan? Tapi untuk cermin cembung, kita akan lukis kat dia kat belah kanan. Sebab apa? Kita akan extrapolatekan dia semua datang daripada belah dalam cermin ni. Kan? Jadi kita akan lukis F dengan C tu kat belah dalam. Jadi kalau kertas ni tak apalah, dia dah lukiskan untuk kamu. Lepas satu lagi permukaan cermin tu. Kalau cekung, line-line ni maknanya belakang cermin tu lah. Jadi kalau yang ni, dia melengkung keluar lah macam ni lah. Okay. Jadi line yang pertama tu macam tadi, C juga. Tapi nampak cara dia lukis dia. Jadi kita akan, mana kalau kita lukis kepala objek tu dia kat mana? Kepala objek kat sini je cikgu rasa. Jadi objek kita kat sini. Jadi bila kita nak buat garis C tu, kita tak guna C yang belah kiri ni, kita akan guna C yang dalam cermin ni. Jadi kita tarik dari situ. Jadi bila kita kena guna yang belah dalam, yang mana yang belakang cermin tu kita akan buat dot dot dot. Tapi bila dia keluar dekat cermin tu, yang ni sinar dia yang sebenar. Jadi yang ni kita buat garis pekat, yang ni kita bubuh arrow. Jadi sama rule dia. Kalau lalu C dia kata patah balik kat C, jadi garis dia sama satu saja. Okey, jadi yang kedua tu yang fokus tu. Jadi yang ni lurus, lepas tu dia dicapahkan daripada titik fokus di belakang cermin lah. Jadi cara nak lukis dia sama yang first line ni, daripada kepala objek kamu. Ini objek kamu. Lurus. Lepas tu kita ambil pembaris kita. Kat mana dia sentuh cermin tu, kita letak baris kita kat F ni. Lepas tu kita sambung garis dia supaya dia capah daripada titik F di belakang cermin tu. Okey, jadi satu lagi line. Kalau yang ni lurus dipantulkan secara mencapah kan. Jadi satu lagi line ni yang terbalik, nombor 3 ni. Kita menuju ke arah F dalam cermin tu dan dia akan keluar lurus. Jadi dia akan keluar dia akan keluar macam mana ni ya? Kat sini ke objek kamu? Lurus. Tak ingat yang ni. Cikgu rasa dia kat atas ni kot. Gini kot. Okay. Nanti kita lukis tengoklah. Jadi satu tu lurus lalu F. Lepas tu bila dia dah lalu F, kat mana dia bertemu dengan ni. Ni gambar buku teks kamu ni salah sikit dah sebab kita tak guna lengkung ni. Kita akan guna garis lurus kan. Kalau lengkung ni tak jadi tau kita punya gambar. Okay, lepas tu dia akan patah balik. Dia akan dipantulkan lurus. Okay, mari kita lukis. Ni untuk gambar cermin cembung senang je sebab dia ada 2 biji je. Kamu tahu tak kenapa dia ada 2 biji gambar je? Nak cikgu tukar share. New share. Okay.
Okay. Jadi kita akan lukis gambar tu ada 2 biji je. Gambar ada 2 biji sebab cara ciri image yang dihasilkan kamu tengok lah. Sama tak dua-dua? Dah ready dah? Ready dah Dah? Dah cikgu. Okay. Jadi first kali gambar untuk cermin cembung. Macam mana kamu tahu ada cembung? Kita lukis sikit cembung. Jadi yang ni kita lukis untuk rujukan kita kan, kita tak guna pun dia nak. Jadi yang ni cembung lah. Ni boleh lukis satu cermin yang menyentuh kamu punya paksi line ni. Okay. Yang ni kita letak kita punya objek tu kurang Objek kita kurang daripada F. Okay, U kurang daripada F. Okay, jadi first kali kita lukis garis yang pertama tu. Jadi garis lurus. Garis lurus lepas tu dia keluar macam mana? Dia langgar cermin lepas tu buat apa? Ini F. Daripada F yang belah kanan ni. Jadi daripada F belah tu kita capahkan cahaya tu kat tempat yang kamu baru lukis line yang langgar cermin. Boleh? Okay. Jadi sebab dia kat belakang cermin, yang ni kita buat dot-dot-dot. Putus-putus. Lepas tu bila dia kena permukaan belah kiri ni, kita lajak dia. Panjang tak apa. Jadi yang ni kita capah arah ni. Okay, kita buat arrow. Jadi yang ni line kita yang pertama. Alright, jadi line yang kedua kita nak pakai 2F. 2F. Ni tak boleh 2F. Jadi cikgu rasa dia suruh kita pakai yang satu lagi tu. Yang satu lagi tu kita pakai F dari dalam cermin ni kan. Kita pakai F dalam cermin ni. Lepas tu macam mana yang tu? Okay, macam salah sekejap. Oh dah. Rasa kalau pakai 2F 2F kena belah sini, dia tak buat 2F untuk yang ni. Dia kena pakai F. Cikgu dah tak ingat yang F ni. Sat, cikgu tengok buku rujukan cikgu. Saya tak kena pula. Yang ni dia akan keluar lurus kan. Tapi kalau dia lalu kepala objek tu, nanti dia lajak je daripada cermin tu. Yang ni dia akan keluar lurus bila dia langgar cermin. Sekejap. Kita tengok balik. Cermin cembung. Daripada kepala objek, kita tuju dia ke arah F. Macam tu. Okay. Jadi yang ni F pura-pura je kan. Jadi daripada kepala objek ni kamu tuju dia kepada F. Lepas tu kat mana yang dia langgar cermin tu, kat mana yang dia langgar cermin tu, kat situ kamu keluarkan dia lurus. Dia keluar lurus kan? Okay. Kita buat Jadi yang ni dia menuju kepada F kat belakang tu. Okay, tu kat situ dia langgar cermin kan. Jadi yang ni kamu teruskan dia putus-putus. Okay. Jadi kat mana yang dia langgar cermin tu, kat sini. Kamu buat garis. Ini. Dekat sini.
keluar lurus. Jadi yang ni kena extrapolate sikit kot. Jadi kalau kita extrapolate dia akan bertemu. Tak nak cikgu nak check, kita akan lukis C juga sebab apa? Cikgu suka guna yang C lagi, C senang lagi. Jadi kalau F tu duduk kat 2 cm, kita akan tambah kat mana kita buat C. Jadi kita buat C senang sikit lah. Jadi C senang lagi nak guna berbanding yang garis yang cikgu baru lukis ni lah. Jadi daripada situ kamu tambah. Boleh kamu tambah ha? Jadi kita tambah kat gambar ni supaya kita pakai C dia. C kat belakang cermin. Lajak sikit. Ini C kamu. Cikgu nak check kedudukan image yang terhasil. Nampak kan? Cikgu tak pasal belum terkeluar skrin. Okay, jadi kalau kita ada C ni senang kan? Jadi kita ambil je kepala objek kita, kita tala dia ke arah C ni. Jadi kamu akan tengok lah. Betul tak dia bertemu kat tempat yang sama dengan dua garis yang kamu baru buat tadi? Betul tak? Di atas kepala objek tu, lepas tu kamu tuju daripada C kat belakang cermin kamu. Okay, jadi bila dia langgar cermin, kamu buat line putus-putus. Okay. Betul lah line kedua kita lukis tu. Okay. Okay, nampak tak? Okay, dia dah bersilang banyak dah. Okay. Ni nampak tak dia bersilang? Dia mesti bersilang kat belah kanan. Ni kat tempat bersilang 3 orang tu. Yang tu kamu punya image tu. Jadi image cikgu duduk sini. Dapat tak? Siapa tak dapat? Jadi sinar, kamu pakai C lah senang lah. Ni sinar yang pertama tu daripada kepala objek lurus. Lepas tu kita pegang baris kita daripada F ni. Lepas tu kita capahkan dia seolah-olah dia datang daripada F. Ini sinar pertama. Yang ni. So sinar kedua cikgu nak akan pakai C sebab sinar C tu senang lagi nak lukis lah. Jadi kita akan pakai C yang dalam cermin kita. Ketatkan sikit. Jadi Cikgu, ya? boleh tak tolong ulang semula? Cikgu ulang semula. Ni garis pertama. Boleh? Garis pertama ni korang buat dah? Dah, okey. Jadi garis kedua tu cikgu tak suka buat garis yang pakai F lepas tu daripada dia menuju kepada F lepas tu dia keluar lurus tu cikgu tak suka sinar yang tu untuk cermin cembung. Jadi kamu tambahkan paksi utama kat belah kanan ni, kamu tambah lagi 2 cm sebab F dengan 2F tu 2 cm kan, betul tak? 2 cm daripada F tu C kan? Jarak dia 2 kali ganda kan? Jadi maknanya dia 4 cm lah. Jadi kamu tambah paksi ni daripada F tu, kamu baca lagi 2 cm. Lepas tu kamu label dia, yang tu C kamu. Jadi kita tak nak pakai line kedua tu, kita nak pakai line C ni. Okay. Jadi kat mana kosong tu berada? Kamu kalau kamu pegang baca cikgu, kosong ni kat sini C kamu. C atau 2F, kamu label sama macam dia. Jadi boleh label C atau 2F. Okay. Jadi untuk line kedua ni, senang je. Yang ni senang. Kamu letak baris kamu atas kepala objek, lepas tu kamu halakan dia kepada C dalam cermin. Boleh nak? Lepas tu kamu gariskan dia. Jadi bila kamu garis, dia akan ada titik yang dia bersilang dua-dua orang. Jadi tempat yang dia bersilang tu, yang tu tempat image dia terhasil. Okay. Cikgu buat panjang sikit, mungkin kamu tak nampak. Okay, dia tarik dia. Okay, jadi bila dia sampai garis yang center kamu punya cermin ni kan, belakang dia tu kamu start buat putus-putus. Okay. Putus-putus sampai kamu sampai kat 2F lah. Okay, yang ni garis kedua. Jadi kalau C tu sama macam sebelum ni, kamu labelkan dia pergi dengan patah balik arah yang sama.
Cikgu padam yang lain-lain. Dah dapat dah? Cakap tu dapat? Jadi kamu nampak tak kat sini yang kat belah belakang cermin tu kita ada tempat yang dua-dua orang bersilang. Nampak tak? Ada tak? Dua-dua garis yang kamu buat tu dia bersilang. Ni kat sini. Jadi kat situ kamu punya image terhasil. Image tu kepala dia kat atas. Dekat sangat dengan kamu punya cermin cembung tu. Dah? Dapat tak? Dapat. Dapat no? Jadi apa ciri-ciri image ni? Maya. Maya lagi? Tegak, Tegak. kecil. Diperkecil. Jadi kedudukan dia macam mana? Kedudukan dia di belakang cermin. Di belakang, kalau dia duduk kat belah kanan kita kira di belakang. Sebab ni cermin kamu ni dia dekat belakang. Belakang. Okay, ada satu lagi gambar dia letak objek tu jauh sikit kan? Mari kita buat yang tu. Yang tu last. Okay, yang ni. Yang ni cara nak lukis sama macam tadi. Ingat tak yang first sinar kita buat macam mana? Yang ni dia letak antara F dengan 2F. First sinar tu kita buat macam mana? Sentuh cermin. Dia sentuh cermin, lepas tu dia dia dicapahkan daripada titik F ni no. Jadi dia capah, nampak tak? Dia bertemu kat tempat yang dia sentuh cermin tu no. Jadi capahkan dia daripada F. Lepas tu daripada titik yang lalu cermin tu. Jadi kamu kena buat titik-titik ni sebab nanti image dia akan terhasil kat belakang cermin juga. Okay. Capah. Ni kan lupa buat arrow ni. Okay, next picture. Next picture tu yang ni pun sama cikgu nak kamu lukis 2F tu. Cikgu rasa gambar ni dia lukis sama untuk cermin cekung, cermin cembung kan. Jadi dia tak buat ruang yang cukup. Jadi kamu tambah. Jadi yang ni kamu tambah sikit lagi kat paksa utama ni supaya kamu dapat C kamu. Suka pakai 2F sebab senang. Okay, jadi daripada kepala objek tu, ini jauh sikit kan. Okay, daripada 2F ni kita pegang baris kita sampai dia lalu atas kepala objek kamu. Lepas tu kamu buat line dia. Oh, ini dah tak putus. Okay. Wait, terbengkok dah kot gimana. Okay, yang ni ingatlah yang ni garis C tau. Jadi dia pergi dan patah balik pada garis yang sama. Okay. Jadi nampak tak yang ni dia bertemu? Apa beza yang ni dengan tadi? Ni apa beza gambar ni dengan yang tadi? Yang ni lagi jauh dari cermin. Yang ni lagi kecil, betul tak? Lagi jauh, image yang terbentuk lagi jauh dari cermin, lagi kecil. Maknanya lagi dekat objek kamu dengan cermin, apa jadi kat image dia? Semakin dekat objek dengan cermin cembung, semakin Besar. Semakin besar image tu tapi tetap kecil lah. Dia tetap kecil dia objek tapi dia punya size image tu boleh jadi besar sikit ataupun kecil sikit tapi still dia akan diperkecil. Okay, jadi ciri image, apa ciri image ni? Tegak. Maya. Diperkecil. Kedudukan dia di belakang cermin. Nampak tak kedudukan dia sentiasa kurang daripada F? Yang tadi kamu lukis dia duduk kurang dengan F juga kan?
Yang ni pun sama lah, duduk kurang daripada F yang ni. F yang ni, belakang cermin. Nah, jadi kalau kamu tulis, kamu boleh tulis di belakang cermin. Lepas tu kamu boleh tambah juga V kamu kurang daripada F di belakang cermin. F kecil, sorry. Okey. Habis dah? Dapat dah semua? Cikgu beritahu kamu gambar yang dia selalu keluar exam. Kalau cembung sebab sama kan dua-dua gambar kan? Cara lukis dia kan? Dia cembung ni boleh keluar mana-mana lah. Dia bagi kamu objek, kamu kena lukiskan dia punya sinar tu. Boleh lukis yang ni atau yang tu. Okay. Kalau kata cermin cekung tu yang selalu keluar exam, yang kes dentist gigi tu. Boleh? Yang tu selalu keluar exam. Jadi gambar yang pertama ni. Yang ni selalu keluar dalam exam. Dah banyak kali lah dia keluar yang ni. Dia suka kot yang ni sebab dia ada aplikasi. Dia last kali dia akan tanya kamu apakah aplikasi untuk kedudukan objek dan image yang kamu nampak ni kan. Yang ni pernah keluar, yang ni pun pernah. Yang biasa-biasa ni mungkin dia tanya dalam soalan objektif. Sekejap. Soalan cikgu lupa lah nak bagi kat kamu. Nanti tak soalan. Cikgu ada soalan daripada buku lama cikgu ke? Oh ada? Sekejap Dekat ni kamu boleh faham tak? Boleh. Boleh Jadi lukisan ni kita tengok macam mana rupa soalan yang keluar. Ni cikgu tak scan, jadi kamu tengok kat bawah cikgu punya webcam ni. Tengok kamu boleh baca tak. Siapa tak jelas gambar dalam webcam tu? Ada ke yang dia tak boleh nak nampak gambar dalam webcam tu? Ke okey semua? Okey tu. Semua okey. Jadi kalau boleh siapa yang belum siap ataupun tak dapat siapkan semua gambar ikut cikgu tadi, dia siapkanlah lepas kelas ni no. Sekejap cikgu cari soalan untuk kamu. Kalau objektif senang untuk kita tengok kita punya kefahaman. Oh tapi tak banyak lah soalan. Cikgu bagi kamu contoh soalan objektif. Ada 3 biji je. 11, 12. Ni, okey. Nampak tak soalan cikgu? Nampak tak? Nombor 11. Nampak? Nampak Okey, memang cikgu baca soalan ni dah. Rajah 5 menunjukkan sebagaimana 4 sinar A, B, C, D dari objek O dipantulkan oleh cermin cekung untuk membentuk image I. Jadi yang ni objek dia, yang ni image I. Yang manakah daripada sinar-sinar yang dilukis tu tidak dilukis dengan betul? Yang mana yang salah? A ke, B ke, C ke, D? Mana yang dilukis salah? Kamu cek satu-satu. Mana satu salah? Tapi mana satu yang kita tak dilukis pun tadi? Yang ni sinar A. Okay. Yang ni sinar B. Nampak tak ini? Sinar B. Yang ni sinar C. Yang ni sinar D. Mana yang tak salah? Yang ni cermin cekung ke cembung? Cekung. Cekung kan? Jadi cahaya tu patutnya capar kan menumpu? Menumpu. Menumpu. Jadi dah bagi clue je tu kamu tahu yang mana yang dia lukis salah? C. C. Sebab apa? C tu cahaya dia capar kan? Jadi patutnya lepas dia lurus dia pergi mana? F. Dia akan lalu F. Patutnya macam ni. Jadi C salah.
Faham tak? Siapa tak nampak lagi? Jadi A ni betul lah kalau kita tembak kat pasir utama. Dia akan pantul balik kat pasir utama. Dia sama dengan kalau kita tembak resi tu. Dia macam sama dengan normal. Okey, nombor 12. Tak jelas sangat lah sebab apa tahu cikgu cari webcam punya app yang free. Yang satu lagi tu berbayar. Jadi cikgu tak ambil yang HD. Okey, jadi apabila satu objek digerakkan dari titik fokus ke pusat kelengkungan bagi sekeping cermin cekung, jadi dia kata cermin cekung ni digerakkan objek ni daripada F pergi makin jauh kan makin dekat tu maksudnya. Makin jauh. Makin jauh kan daripada sini ke 2F kan. Dia tanya kamu, image-nya akan bergerak dari mana ke mana. Ini kamu boleh tengok gambar-gambar yang kamu dah lukis. Daripada A ke titik fokus ke kutub cermin cekung. Infinity ke pusat kelengkungan. Titik fokus ke pusat kelengkungan, titik fokus ke infinity. Jadi kalau dia gerak makin jauh daripada F ke 2F, image kamu gerak makin macam mana? Menuju ke arah cermin ni kan makin jauh. Tadi kat mana yang di infinity? Kat mana image infinity? Bila objek dia dekat titik fokus. Maknanya yang D ni salah kan sebab dia gerak ke belakang kan. Okey, jadi kita potong mana salah. Jadi yang C ni titik fokus ke pusat kelengkungan. Dia kata daripada sini menuju ke C. Dia punya image dia. Jadi kamu kena check sama ada titik fokus ke kutub cermin cekung ke titik fokus ke pusat kelengkungan bila kita gerak daripada C ke sini. Ingat tak masa image kamu, objek kamu kat F, objek kamu kat 2F, kat mana dia punya image? Siapa ingat masa objek kamu kat 2F, image dia kat mana? Dekat F macam. Ya ke? Tak lah. Sekali lagi. Dekat situ juga. Kat situ juga, kat sini. Okey. Jadi kita dah tahu dah masa objek kamu kat C, dia duduk betul-betul kat C kan. Jadi masa dia duduk di antara F dengan 2F tu kat mana image dia? Dia makin dekat titik fokus. Dia kata kat sini apa? Titik fokus ke kutub cermin. Yang ni betul ke masa? Titik fokus ke kutub cermin cekung. Ataupun titik fokus ke pusat kelengkungan. Yang mana satu yang betul? Pusat. A ke C? C. Cikgu rasa jawapan dia C. Betul, kamu check gambar kamu. Masa objek kamu di antara F dengan 2F dia duduk mana? Dia jauh lagi dari C. Dia jauh lagi dari C, dia ke belakang. Okey, jadi dia tak akan duduk. Ada tak case yang dia duduk depan daripada F? Ada tak? Image dia. Ada tak case yang dia duduk depan daripada F, kurang daripada F? Tak ada kan? Jadi image dia sama ada jauh daripada F ataupun masa dekat F tu dia dah jadi case yang infinity, lepas tu bila objek tu duduk kurang daripada F dia dah jadi maya kan, dia duduk belah kanan kan. Jadi betul lah jawapan dia C. Ini dia nak check kefahaman kamu lah. Okey. Suatu objek diletakkan 15 cm dari sekeping cermin cembung yang berjejari kelengkungan 20 cm. Maknanya 2F dia 20 cm. Dia letakkan pada 15 cm. Antara berikut yang manakah ciri-ciri image tersebut tidak betul? Mana yang tak betul? Jadi dia kata terbentuk di belakang cermin cembung, dikecilkan